Hai murid-murid semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid bersama lagi dengan Cikgu Nur dalam kelas Bahasa Melayu tahun 1. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar unit 22, Wang dalam Kehidupan dan tajuknya ialah Rajin Menabung. Sebelum kita belajar, mari kita lihat objektif pembelajaran. Yang pertama, murid dapat membaca dan memahami teks. Yang kedua, murid dapat menyatakan idea tersurat dan idea tersirat yang terdapat di dalam teks. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah rajin menabung. Adakah murid-murid merupakan seorang yang rajin menabung? Menabung. Apakah yang dimaksudkan dengan menabung? Okey, menabung bermaksud menyimpan wang di dalam tabung. Kita menyimpan wang di dalam tabung. Itu kalau tiap-tiap hari kita simpan wang di dalam tabung, maksudnya kita merupakan seorang yang rajin menabung. Okey, seterusnya kita akan melihat faedah rajin menabung. Okey, faedah rajin menabung ialah seperti kita dapat menambah wang simpanan. Okey, kita simpan duit dalam tabung. Jadi kita akan dapat menambah wang simpanan. Kemudian wang yang disimpan itu boleh digunakan ketika diperlukan. Okey, terutamanya pada waktu kecemasan seperti apabila kita sakit ataupun kita ditimpa kemalangan. Jadi kita perlukan wang untuk membayar perubatan. Okey, kemudian yang ketiga dapat mengelakkan pembaziran. Okey, jadi kita simpan duit yang lebih tu kita simpan, kita tak membeli benda-benda yang tidak berfaedah. Jadi kita dapat mengelakkan pembaziran. Okey, seterusnya. Mengenali idea tersurat dan idea tersirat. Apakah itu idea tersurat dan apakah itu idea tersirat? Okey, mari kita lihat. Idea tersurat ialah maklumat yang telah diberikan dalam teks atau gambar dengan jelas. Okey, idea tersurat ni kita boleh lihat dalam teks ataupun gambar yang diberikan. Kita tak perlu nak fikir-fikir, nak ambil-ambil dekat tempat lain. Kita boleh ambil dalam teks yang diberikan. Kemudian, idea tersirat pula ialah maklumat yang tiada dalam teks atau gambar. Jadi, kita perlu fikirkan sendiri untuk mendapatkan idea tersirat ini. Kita perlu fikirkan berdasarkan idea tersurat ataupun berdasarkan cerita yang kita baca dalam teks berkenaan. Okey? Okey, untuk aktiviti seterusnya, murid-murid buka buku teks muka surat 139. Okey, pada muka surat 139, murid-murid akan dapat melihat satu cerita yang bertajuk Rajin Menabung. Okey, cerita ini mengandungi 3 perenggan, iaitu perenggan yang pertama, lihat cikgu tulis nombor tu, perenggan yang kedua dan perenggan yang ketiga. Jadi kita akan baca setiap perenggan ini dan kita akan mengenal pasti idea tersurat dan idea tersirat. Okey, mari kita baca perenggan yang pertama. Ayah Rani memberikan RM2 sehari kepada Rani dan abangnya. Sebelum berbelanja, Rani dan abangnya akan menyimpan 50 sen di dalam tabung. Okey, murid-murid nampak dekat sini ada 2 keping duit RM1. Okey, ada 2 keping duit RM1. Jadi kita akan sebut RM2. RM2. Okey, di bawah ni pula ada 1 keping duit shilling 50 sen. 1 keping sahaja. Jadi kita akan sebut 50 sen. Okey, jadi
murid-murid dah baca dah perenggan ini, dah baca dah cerita ini dan murid-murid boleh faham kan maksud cerita ini? Jadi kita bolehlah mengenal pasti idea tersurat dan idea tersirat. Okey, idea tersurat dan idea tersirat telah diberikan. Okey, yang ini mereka beri sebagai contoh untuk menunjukkan kepada murid-murid di mana letaknya idea tersurat. Okey, mari kita baca idea tersurat yang diberikan. Sebelum berbelanja, Rani dan abangnya akan menyimpan 50 sen di dalam tabung. Jadi murid-murid nampak dekat mana idea tersurat dalam perenggan. Okey, di sini. Okey. Pada ayat yang cikgu gariskan ini. Ini merupakan idea tersurat yang dicatatkan di sini. Okey, sama kan? Jadi murid-murid kena faham idea tersurat kita boleh ambil dalam perenggan, dalam cerita yang kita baca. Kita boleh ambil terus daripada cerita yang kita baca. Okey, kemudian idea tersirat. Idea tersirat yang diberikan di sini ialah Rani dan abangnya berjimat cermat. Okey, cuba perhatikan ada ke tidak Rani dan abangnya berjimat cermat dalam cerita ni? Ada ke tak ada? Tak ada kan? Jadi idea tersirat ini kita kena fikirkan sendiri berdasarkan idea tersurat. Kita kena fikirkan sendiri berdasarkan idea tersurat ataupun berdasarkan cerita yang kita baca ni. Okey, jadi dekat sini oleh kerana Rani dan abangnya akan menyimpan duit 50 sen dalam tabung. Jadi mereka ini dianggap sebagai berjimat cermat. Jadi idea tersirat yang boleh ditulis ialah Rani dan abangnya berjimat cermat. Okey. Yang kedua, perenggan yang kedua. Okey, mari kita baca. Baki wang mereka sebanyak RM1.50. Mereka berbelanja di kantin. Rani membeli roti dan susu kotak. Makanan itu baik untuk kesihatan. Okey, cuba lihat gambar ni. Dekat sini ada duit RM1.50. Kemudian ada roti dan ada susu kotak. Okey, mari kita kenal pasti idea tersurat yang terdapat dalam perenggan ini. Okey, idea tersuratnya terletak di sini. Rani membeli roti dan susu kotak. Ini merupakan idea tersurat. Ni dekat sini, idea tersurat. Okey, Rani membeli roti dan susu kotak. Ini merupakan idea tersurat. Jadi idea tersiratnya apa? Idea tersuratnya ialah kenapa Rani membeli roti dan susu kotak? Kenapa? Kerana makanan itu baik untuk kesihatan. Untuk kesihatan siapa? Untuk kesihatan Rani lah kan. Jadi kita boleh buat idea tersirat. Rani menjaga kesihatan badan. Sebab itulah dia membeli roti dan susu kotak. Sebab roti dan susu kotak ini baik untuk kesihatan. Okey, yang ketiga. Okey, mari kita baca perenggan yang ketiga. Pada hari Minggu, Rani dan abangnya mengira jumlah simpanan mereka. Simpanan mereka berjumlah RM2.50 setiap seorang. Mereka bercadang hendak mendermakan wang itu. Okey, Rani dan abangnya telah mengira wang yang mereka simpan dan masing-masing mendapat RM2.50. Jadi RM2.50 ini mereka hendak ambil duit ini dan mereka hendak mendermakan wang itu. Mereka nak masukkan dalam tabung ini, tabung kebajikan SK Taman Muhibah. Mereka nak mendermakan wang. Biasanya
wang yang didermakan itu akan digunakan untuk membantu orang-orang yang susah, orang-orang yang memerlukan wang. Okey. Jadi idea tersurat dekat sini ialah yang mana? Murid-murid rasa yang mana? Dalam banyak-banyak ayat ni, yang mana satu idea tersurat? Idea tersuratnya ialah yang ini. Mereka bercadang hendak mendermakan wang itu. Jadi bolehlah tulis di sini. Mereka hendak mendermakan wang itu. Okey. Biasanya kalau orang menderma wang, mereka ini merupakan orang yang bersifat pemurah. Mereka ini mempunyai sifat pemurah. Jadi Abang Rani dan Abang juga dianggap sebagai pemurah. Okey, jadi kita boleh tulis Rani dan Abang bersifat pemurah. Okey, seterusnya kita buat sedikit aktiviti dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 64 dan 65. Okey, lihat dekat situ. Aktiviti 2, lengkapkan dialog, kemudian tuturkan bersama-sama rakan kamu. Okey, latihan ini meminta untuk kita lengkapkan tempat kosong ni. Nampak tak dekat bawah tu? Dekat idea tersirat ada tempat kosong. Jadi kita kena lengkapkan. Okey, cuba lihat gambar yang pertama tu pada muka surat 64. Mari kita baca cerita yang ada pada gambar. Mimi tahu bahawa Roni lupa membawa wang belanja. Dia pun mengajak Roni ke kantin. Mimi memberikan RM1 kepada Roni. Mereka pun membeli makanan dan minuman. Mereka makan bersama-sama. Okey. Mimi telah membantu Roni. Roni tak bawa duit datang ke sekolah, kan? Jadi Mimi telah memberikan RM1 kepada Roni. Mimi ni seorang yang sangat baik hati. Dia telah membantu Roni. Okey. Dekat bawah tu ada dua sikap yang baik, iaitu baik hati dan prihatin. Okey, sikap yang baik ini akan kita isi dalam idea tersirat. Okey, idea tersirat dekat sini. Okey, ini idea tersurat. Idea tersurat telah diberikan. Okey, yang ini dan yang ini. Idea tersurat telah diberikan. Idea tersurat ni kita boleh jumpa di dalam cerita yang kita baca tadi. Idea tersirat ni kita kena fikirkan sendiri yang mana satu, sama ada prihatin ataupun baik hati. Jadi kita kena isilah dekat sini. Okey, kita akan baca dulu idea tersurat. Okey, nombor 1, dia pun mengajak Roni ke kantin. Walaupun Mimi tahu Roni tak bawa duit, tetapi Mimi tetap mengajak Roni ke kantin. Sebab apa? Sebab Mimi nak bantu Roni. Mimi seorang yang prihatin. Ni nampak tak ni sikap yang baik ni ditulis dekat sini. Ini sebagai contoh lah, dia bagi satu sebagai contoh. Okey, kemudian yang kedua, dia memberikan RM1 kepada Roni. Mimi memberikan RM1 kepada Roni. Kerana Mimi ni seorang yang sangat baik hati. Jadi kita tulislah dekat sini. Tulislah dekat situ. Baik hati. Okey. Mimi seorang yang baik hati. Mimi seorang yang baik hati. Okey. Kemudian seterusnya. Keesokan harinya, Roni membawa wang belanja sebanyak RM3. Dia mencari Mimi. Dia memulangkan RM1 kepada Mimi. Dia mengucapkan terima kasih kepada Mimi. Okey, nampak dekat situ ada sikap yang baik, bersopan santun dan bertanggungjawab. Okey, jadi inilah pilihan jawapan yang akan kita isi pada tempat kosong ini. Okey, mari kita baca yang pertama. Roni memulangkan RM1 kepada Mimi. Okey, apa sikap Romi ni? Apa sikap Roni?
sikap Roni ialah bertanggungjawab. Bila kita pinjam duit dengan orang, kita bertanggungjawab untuk bayar balik duit yang kita pinjam tu. Samalah juga dengan Roni. Bila dia pinjam duit Mimi, jadi dia kena pulangkan semula. Pulangkan semula duit yang dia pinjam dengan Mimi sebanyak RM1. Okey, kemudian yang kedua, dia mengucapkan terima kasih kepada Mimi. Orang dah bantu kita, jadi kita kena ucaplah terima kasih. Samalah juga dengan Roni dan Mimi. Roni telah meminjam duit dengan Mimi, jadi Roni mengucapkan terima kasih. Jadi tulislah di bawah itu, mengucapkan terima kasih itu merupakan sikap bersopan santun. Dekat sini. Okey, murid-murid. Murid-murid boleh tulis jawapan dalam buku aktiviti masing-masing. Okey, baiklah murid-murid. Kita dah selesai belajar tentang rajin menabung. Kita juga belajar tentang bagaimana hendak mencari idea tersurat dan idea tersirat. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.